Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi jam 8.30 ini. Kita bersama saya, Cici Ahmad dan juga ni Hakim Rahman. Ingat lagi nama. Dan kita pada jam ini macam biasa akan membawakan isu-isu semasa dan perkara-perkara yang kita boleh membincangkan bersama tetamu yang untuk kita jemput. Ya, betul. Dan ini kalau kita lihat memiliki cahaya mata, kalau kita tengok memberikan pengalaman berbeza untuk setiap individu. Begitu juga dengan proses kehamilan yang kita tahu selain perubahan bentuk badan dan hormon, tempoh kehamilan juga merupakan saat yang cukup fragile. Hakim, apa komen Hakim? Ini satu perkara yang lelaki kena biasakan lah. Tetapi mungkin lelaki dia macam skeptikal ataupun seksis pula bunyinya. Tapi kita semua perlu mengetahui bahawa proses kehamilan itu pasti satu saat yang ada yang rasa indah, ada yang rasa tak merasai keindahan hamil tu. Tapi apabila Gigi sebut mengenai satu tempoh yang fragile ini, sebenarnya contohnya lah, wanita apabila mereka hamil, mereka mungkin memiliki kadar kandungan gula yang tinggi semasa tempoh kehamilan, sehingga mungkin boleh menyebabkan diabetes. Tetapi persoalannya, adakah kadar gula yang tinggi ataupun kadar gula dalam darah yang tinggi ini sewaktu hamil itu dapat mempengaruhi bayi, dan adakah keadaan itu hanya seketika ketika tempoh 9 bulan hamil, selepas dah bersalin kemudian tiada. Tapi kita tak tahu benda tu, dan sebab itu kita nak bercakap lanjut mengenai perkara ini bersama dengan tetamu kita. Hari ini kita seperti biasa kembali dalam segmen Dr. Budak. Bersama melalui Skype ketika ini adalah Dr. Syed Abdul Khalik Syed Abdul Hamid, pakar pediatrik neonatologi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan juga panel drbudak.com. Assalamualaikum Dr. Syed, selamat pagi. Apa khabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Hakim dan Gigi. Ya, dah lama kita tak jumpa Dr. Syed ni. Dr. Syed, apa khabar di sana? Baik-baik saja? Oh, baik, alhamdulillah. Okey. Baik. Kita nak teruskan dengan persoalan mengenai ibu, bayi dan juga diabetes, dan ramai juga mempersoalkan atau bertanyakan adakah bayi juga berisiko sekiranya ibu mempunyai diabetes. Itu soalan yang utama kita pada hari ini. Puncanya? Ya, Gigi dan Hakim. Sebelum saya sangat berminat dengan segmen yang dibawa oleh Hakim tadi, bagaimana proses kehamilan dan proses yang susah. Dan Allah pun sebut ibu ni wahnan ala wahnin, atas kesusahan dan demi kesusahan kan. So, proses kehamilan ni memang proses yang bagi saya sangat complicated lah. Saya sangat sebut pada pesakit, pada junior-junior saya kan. Kalau mengandung ni, lelaki yang kena mengandung, saya rasa manusia ni dah pupus lama dah. Tapi kita nak cakap pasal diabetes. Kita nak cakap pasal diabetes pada ibu-ibu ni. Kesan pada bayi sebenarnya banyak. Bayi boleh ada kesan sebelum proses kelahiran itu sendiri. Maksudnya dalam proses daripada dia mula conception sampai dia jadi bayi, boleh ada masalah. Malah masa proses kelahiran sendiri boleh ada komplikasi, dan selepas kelahiran juga boleh ada komplikasi. Banyak komplikasi yang saya akan listkan sebentar lagi. Tapi saya nak cerita sikit basic dia. Kenapa dia bermasalah? Sebabnya saya tak ada dia punya data exactly, tetapi dari sudut pemerhatian kita nampak lebih ramai ibu yang mengandung yang ada diabetes ni. Jumlah dia secara kasar di Malaysia jumlahnya makin naik, makin meningkat. Jumlah pesakit ibu mengandung dengan kecil manis yang perlu kita buat blood sugar profile di klinik-klinik, jumlah ni adalah dalam jumlah yang trend yang menaik. Itu satu benda yang kita perasan. Okey, adakah dia bermasalah? Dia sangat bermasalah sebenarnya. Ada banyak masalah boleh timbul. Kenapa masalah boleh berlaku? Sebab gula daripada ibu, kandungan gula dalam darah ibu, dia boleh merentasi, dia boleh cross placenta ibu ke bayi dalam. Sebabnya kandungan atau paras gula ibu, dia akan beri kesan direct kepada bayi. Gula ibu tinggi, gula bayi pun akan tinggi. Gula ibu rendah, gula bayi pun akan rendah. Masalah dia adalah, kita tahu gula boleh cross pergi ke bayi. Masalahnya, untuk mengawal kandungan gula itu, tubuh kita menghasilkan hormon seperti insulin dan glukagon. Hormon-hormon ini tidak boleh merentasi plasenta. Gula boleh pergi pada bayi, tapi hormon untuk kawal gula itu tidak boleh pergi kepada bayi. So, hormon-hormon ini bayi perlu keluarkan sendiri. Maknanya bila gula ibu tinggi dapat bayi,
gula dalam bayi tinggi, tapi bayi itu menghasilkan hormon sendiri. Masalah dia timbul ialah apabila kelenjar yang mengeluarkan hormon-hormon ini, hormon glukagon, hormon insulin, kelenjar yang keluarkan hormon ini, dia hanya berfungsi sekitar umur 6 ke 8 minggu. So sebelum umur 6 ke 8 minggu bayi dalam kandungan, gula yang tinggi itu, bayi tak dapat kawal. So this kita panggil unopposed hyperglycemia. Kandungan gula yang tinggi, tetapi bayi tidak mampu kawal kandungan gula itu. Keadaan ini adalah keadaan yang berbahaya kepada bayi yang boleh menyebabkan therapeutic effect. Dia boleh menyebabkan kecacatan serius kepada bayi. Ya, dia boleh menyebabkan keguguran. Dia boleh menyebabkan proses pembentukan tulang yang bermasalah. Kita panggil sacral agency. Dia punya tulang pinggul tu tidak terbentuk dengan baik. Malah dia menyebabkan masalah jantung. Ventricular septal defect, jantung berlubang. Boleh menyebabkan transposition of great arteries. Dia punya saluran arteri keluar daripada jantung itu dia terbalik. Ini terbanyak komplikasi yang boleh jadi disebabkan oleh isu opposed hyperglycemia. Gula tinggi tapi bayi tak mampu nak kontrol, tak mampu nak kawal kandungan gula itu. Sebab Dr. Syed, pada umur bahaya saya. Dr. Syed, kalau begitu, adakah ini bermakna ibu hamil ataupun mereka sedang hamil lah kan? Perlu mengubah diet ataupun makanan mereka? Sebab kadang-kadang saya tak tahulah, tapi pengalaman rakan-rakan apabila isteri hamil ni mengidam nak makan tu nak makan ini. Dia berbalik pada soalan Hakim tadi. Apa puncanya mungkin? Apa punca? Tak boleh ke ibu kawal? Adakah ini bermakna ibu perlu ketika hamil perlu kawal kandungan gula ataupun ubah diet pemakanan mereka? Tapi itulah hormon pula. Rasa craving macam-macam. Bagaimana doktor? Okey. Saya bukan orang yang terbaik untuk bagi nasihat pada ibu. Saya boleh bagi nasihat untuk bayi, tapi saya bukan terbaik untuk bagi nasihat pada ibu. Cuma apa yang saya boleh bagi tahu adalah sangat penting untuk ibu kawal kandungan pemakanan dia. Sebabnya kalau kandungan gula yang tinggi dan menyebabkan gula yang tinggi dan beri masalah kepada bayi. Apa yang saya nak pesan? Ibu-ibu yang ada kencing manis, memang ada diabetes daripada awal. Sebelum mencuba untuk hamil, selama 2 bulan sepatutnya dia kena kawal kandungan gula ni. Maknanya, saya ulang ibu yang memang ada kencing manis, 2 bulan sebelum mencuba hamil, dia sepatutnya sudah mula mengawal kandungan gula dia dengan lebih baik. Bukan dah mengandung baru kawal. Sebab orang-orang biasa tahu dia mengandung bila umur bayi mungkin dah 8 minggu baru tahu dia mengandung kan. So sepatutnya sebelum cuba untuk hamil mereka dah kawal. Ibu-ibu yang bakal ibu yang pernah ada sejarah gestational diabetes mereka dapat diabetes ketika mengandung. Sebelum mencuba untuk hamil, mereka kena kawal kandungan gula mereka. Ibu-ibu yang dalam keluarganya ada sejarah diabetes, mereka perlu kawal kandungan gula sebelum daripada mula mencuba untuk hamil. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bila ibu-ibu umur 8 minggu baby baru tahu mereka mengandung, masa tu dah banyak komplikasi boleh jadi pada bayi. Sebab itu, kawalan gula ni dia kena bermula sebelum cuba untuk jadi hamil lagi. Dia kena bermula awal. Itu yang pentingnya family planning, Dr. Syed. Ya. Family planning, betul. Ya, Dr. Syed, kalau kita lihat macam Dr. Syed cakap, perlu ada kawalan pemakanan bagi mereka yang ada sejarah diabetes ataupun mungkin tengah berusaha untuk mendapatkan anak. Tapi kalau mereka ni dah hamil dan juga disahkan ada diabetes, apa mungkin tanda-tanda, adakah kita boleh lihat ada tanda-tanda tu? Dan juga apa rawatan susulan mengenai perkara itu? Okay, alright. So again, saya bukan terbaik untuk bercakap mengenai ibu. Cuma saya nak bagi tahu, okey, di antara tanda-tanda yang boleh terjadi adalah contohnya seperti kandungan bayi itu besar. Maknanya bila dia scan baby, tengok perut dia, scan baby sepatutnya mungkin 30 minggu sahaja usia bayi dalam perut, dalam kandungan. Tetapi tengok saiz baby itu lebih pada 30 minggu sebab bayi itu besar. Kita panggil fetal macrosomia, big baby. So baby itu besar. Sebab apa? Sebab kandungan gula yang tinggi. Dan kita tahu insulin ni dia ada faktor, dia ada efek macam growth factor. So dia akan menyebabkan bayi itu besar. So kadang-kadang kita tengok bayi itu lebih besar daripada usia kandungan dia. Itu di antara masalah yang boleh terjadi. Itu di antara tanda-tanda yang
kita boleh lihat. Kadang-kadang dia punya air mentuban tu, jumlah dia kurang daripada yang sepatutnya. Jadi dia ada tanda-tanda yang kita boleh lihat dari ibu. Kalau ada tanda-tanda ini, ia menunjukkan kandungan gula ibu tu tidak terkawal dengan baik. Boleh tak saya sebut sikit apa yang boleh jadi pada bayi? Sebab bayi ni, dia boleh jadi sebelum lahir, saya sebut dah sikit tadi, masalah pembentukan tulang, masalah pembentukan jantung dan sebagainya. Bila baby besar, okey ke tak okey baby besar? Kadang kita kata, ada orang kata macam okey lah baby besar, bagus kan? Tapi tidak. Baby besar ni masalah. Sebab bila gula tinggi, dia protect kepala. Saiz otak, pembesaran dia sama. Dia tidak terkesan. Tetapi saiz tubuh memberi kesan. So apa jadi adalah, baby tu besar, tetapi kepala dia pada saiz yang normal. Maknanya bahu dia besar. Bila bahu dia besar, tubuh dia besar, kadang-kadang dia nak proses keluar, proses kelahiran tu lebih sukar daripada biasa. Bukan sangkut bahu. Kita panggil shoulder dystocia. Sangkut bahu. Bila sangkut bahu, kadang-kadang boleh jadi injury. Saya pernah jumpa banyak sakit yang dia ada Erb's palsy, dia punya tangan dia tak boleh nak angkat. Sebab kecederaan kepada saraf dan sebagainya. Ada baby yang patah tulang clavicle, tulang selangka orang panggil dia. So tulang clavicle ni patah pada bayi. Ada banyak komplikasi sebab bayi ni besar. So lepas tu jantung dia pula bukan setakat boleh abnormal, ada congenital, kerana dia boleh jantung dia lebih besar, obstructive cardiomyopathy. Kadang-kadang bukan setakat baby besar, baby boleh kecil juga. Bukan setakat baby besar, baby boleh kecil. Kenapa boleh kecil? Sebabnya yang besar tu adalah uri, placenta tu besar. Bila placenta tu besar, baby dia kita panggil placenta insufficiency. Jumlah yang kita dapat pada baby tu kurang, jumlah gula, jumlah apa semua, baby tak dapat membesar dengan baik disebabkan oleh placenta punya isu. So baby boleh kecil, so baby boleh besar dan baby juga boleh kecil. Dan kecil manis ni dia efek pada banyak benda lain. Contohnya risiko untuk RDS, respiratory distress syndrome, pada bayi lebih tinggi pada bayi-bayi yang ibunya ada kecil manis. Maknanya baby kadang perlu bantuan pernafasan, kita perlu bagi surfactant dan sebagainya. So kadang ada bayi yang memerlukan bantuan mesin, bernafas dengan mesin sebab ibunya kecil manis. Bukan setakat itu. Satu lagi benda saya sebut tadi, baby hasilkan insulin kan. So gula ibu tinggi, gula tu masuk ke baby terpaksa hasilkan insulin. So masa baby dalam kandungan, baby dah biasa merembeskan insulin yang tinggi. So bila baby lahir, apa jadi? Bila baby lahir, tali pusat kita potong kan? Dipotong dan baby tak dapat dah kandungan gula tinggi daripada ibu. So apa kesan dia? Pankreas baby dah biasa menghasilkan insulin yang tinggi. Tapi sekarang baby hanya dapat gula daripada susu. So gula daripada susu tidak sama dengan gula dalam darah ibu. So gula dalam susu itu lebih rendah. Apa kesan dia? Baby dah hasilkan insulin yang tinggi, gula dah rendah. Kesan dia adalah baby boleh hypoglycemia, kandungan gula dia rendah. Ini masalah. Gula tinggi masalah, gula rendah lagi masalah. Ya, Dr. Syed, pastinya soal keadaan bayi selepas dilahirkan itu salah satu lagi tempoh yang cukup kritikal. Selain daripada 9 bulan hamil tu, yalah, tapi kadang-kadang mungkin terlepas pandang ataupun kurang beri perhatian sehingga kita tak perasan pun kandungan gula dalam badan itu tinggi kan. Tapi kalau dapat dilahirkan, alhamdulillah, sekiranya tiada masalah. Satu lagi yang akan timbul adalah penjagaan bayi pula. Bagaimana keadaan bayi itu? Yang itu kita nak cakap selepas ini, Dr. Syed, tapi kita perlu berhenti seketika. Kembali selepas ini. Bertemu lagi dalam Awal Ni Pagi, kita masih membincangkan mengenai ibu diabetes dan bayi berisiko, dan kita dah bercerita mengenai punca dan apa itu, adakah ia beri ataupun pengaruhi bayi yang akan dilahirkan. Dan kita bersama Dr. Syed lagi. Dr. Syed, kita teruskan perbincangan kita mengenai dengan apa yang Dr. Syed terangkan tadi, bahawa risiko-risiko yang ada selepas bayi dilahirkan. Mungkin selain pada risiko-risiko itu, apa mungkin ya, kita faham bayi itu dilahirkan begitu, menghasilkan insulin yang tinggi, tetapi bagaimana sebenarnya rawatan ataupun apa yang boleh diambil, langkah berjaga yang boleh dilakukan oleh ibu bapa? Okey, alright. Terima kasih Gigi. Okey,
Yang pertama macam saya sebut tadi, yang pertama dia pengawalan dia kena bermula sebelum cuba untuk hamil. Itu yang pertama. Macam mana pun perlu sebelum cuba untuk hamil kena kawal gula. Yang kedua juga saya nak sebut, ibu-ibu ni kadang-kadang kan dia ada, kalau ada kencemanan ikut diabetes, ibu-ibu ni dia perlu datang untuk cek kita punya BST, blood sugar profile. Dia cek gula, kandungan gula 4 kali sehari. Saya tahu ada ibu-ibu yang mana 1 atau 2 hari sebelum buat BST saja dia kawal gula tu. Hari lepas BST kan, dia makanlah kedarah apa-apa yang dia nak makan. Ini satu benda yang saya rasa berbahaya. Kita kena kawal kandungan gula sepanjang masa. Kawal dengan baik, makan makanan yang berkhasiat. Okey, yang seterusnya adalah saya nak pesan. Saya dah sebut dah, ada banyak komplikasi pada bayi yang boleh terjadi. So, ibu-ibu perlu tahu bagaimana status diabetes mereka, terkawal atau tidak terkawal, dan mesti menjalani proses kelahiran di tempat yang sesuai. So, kalau kandungan gula dia tidak terkawal dengan baik, dia perlu pastikan baby itu lahir di hospital yang mampu memberikan servis kepada bayi dengan yang terbaik. Sebab kita tak nak bila baby keluar, baby lemas, baby tidak mampu bernafas dengan baik, atau ada komplikasi lain pada bayi, petugas kesihatan seperti itu tidak mampu untuk handle masalah yang terjadi. Saya juga rasa ibu-ibu yang ada kecenderungan mereka ini tidak sesuai untuk proses kelahiran di rumah. Sekarang ni kita ada servis, kita ada servis untuk lahir di rumah. Ada orang yang memang pilih untuk lahir di rumah dan sebagainya. So ibu-ibu ada kecil manis, mereka saya rasa kecuali kalau gula dia betul-betul terkawal, tidak ada on insulin dan sebagainya, mungkin boleh pilih lah. Tapi secara kasarnya risiko tu ada. So, kalau gula tidak terkawal, mesti melahirkan bayi di hospital yang mampu handle baby. Okay. Kemudian petugas kesihatan juga perlu cakna. Kadang-kadang petugas kesihatan ada yang mungkin agak junior dan sebagainya, mereka mungkin tidak jelas apa risiko kepada bayi. So kita perlukan petugas kesihatan kena cakna, kena jelas bahawa apa risiko yang boleh jadi pada bayi. Sebab kadang-kadang gula rendah pada bayi, kalau kita lambat kontrol, dia boleh bagi kesan kepada perkembangan bayi. Bayi daripada IQ dia tinggi, IQ dia jadi rendah. Dia boleh menyebabkan cerebral palsy dan sebagainya. Banyak komplikasi boleh jadi kalau kandungan gula tidak, kalau petugas kesihatan tidak cakna apa risiko boleh terjadi kepada bayi. Kemudian kita pula, okey, antara benda yang saya rasa baik, saya pernah present mengenai ini. Contohnya kita di kalangan orang Islam kita buat tahnik. Tahnik kan, maknanya kita Nabi ajar kita ambil kurma sikit, kita kunyah, kemudian kita bagi sedikit manisan daripada kurma itu kepada bayi. Sebenarnya saya rasa tahnik ni di antara benda yang baik kepada bayi, sebab kita bagi kandungan gula yang lebih sedikit ketika bayi mula-mula lahir. So tahnik ni walaupun dia sunnah, tapi dia sunnah yang saya rasa baik. Kita boleh amalkan dan dia ada benefit dari sudut perubatan. Sebab kita tahu kurma ni dia fruktos. So dia boleh bantu bayi. So tahnik di antara benda yang baik. Kemudian bayi yang ibu yang kandungan gula dia tidak terkawal, baby atau ibu yang on insulin, masa dia mengandung dia on insulin. So bayi-bayi ni memang kebanyakannya memang perlu masuk ke ward untuk pemerhatian. So ibu-ibu pun kalau gula dia tak terkawal, so kalau bayi kena masuk ward, jangan marahlah doktor ni. Kita masuk ward bukan untuk kita masuk ward untuk pastikan bayi sihat. So baby-baby ni kadang dia perlu masuk ke ward dan kita akan buat pemerhatian. Kita akan cek kandungan gula dia, kadang-kadang kita kena bagi jumlah gula daripada air dan sebagainya yang lebih tinggi. Kita kena pastikan kandungan gula dia baik dengan improve dengan cepat. Sebab ada saya sebutlah, kalau kandungan gula dia rendah, isunya adalah kembangan otak. Sebab tubuh kita, kalau gula rendah, tubuh boleh hasilkan ketone, boleh hasilkan daripada ambil gula daripada glycogen, ambil gula daripada protein, ambil gula daripada lemak dan sebagainya. Tetapi otak kita hanya menggunakan gula daripada glukos sahaja. Ketone, glycogen semua tidak boleh digunakan di otak. Otak kita hanya perlu glukos sahaja. Sebab itu, kalau kandungan gula yang rendah, glukos rendah, isunya adalah perkembangan otak. Sebab itu, bayi-bayi ini perlu dapat pemerhatian, perlu dapat pemerhatian yang baik dan perlu diberikan rawatan yang sepatutnya pada kadar yang cepat. Tidak antara benda yang saya rasa penting untuk bagaimana kita kawal bayi-bayi dan sebagainya. Jadi ada banyak benda lain yang kita akan buat. Kita akan kadang-kadang kalau gula tak terkawal, kita kena cek jantung baby. Ada masalah jantung tak? Jantung ada jantung berlubang atau tak? Ada bahagian jantung yang bengkak. Kita kena tengok dia punya tulang-tulang dia, tulang pinggul dan sebagainya. Kadang-kadang bayi yang tulang pinggul dia tak terbentuk dengan baik. Saya jumpa banyak juga. Dia punya kadang kaki dia tidak terbentuk dengan baik.
bayi-bayi ni kadang dia tidak boleh, kaki bawah pinggul dia tak boleh gerak. So kaki dia tak boleh gerak dengan baik. Dia memang Dr. Syed, sampai besar memang faulty lah. Tak boleh gerak kaki Dr. dia. Syed, itu Dan ada yang perlu Dr. Syed, itu antara keadaan bayi tersebut lah. Tapi kita ada beberapa minit lagi. Yang pertamanya, seawal usia berapa bulan untuk ibu bapa ataupun petugas kesihatan dapat mengesan kejanggalan pada bayi yang dilahirkan ini, dan apa mungkin langkah yang boleh diambil oleh ibu bapa selain daripada satu, kena pastikan kadar gula tu rendahlah sebelum merancang untuk hamil. Tetapi kadang-kadang mungkin ada yang ketika hamil barulah dia dapat kandungan gula tu yang tinggi dalam badan. Jadi apa yang boleh mereka lakukan? Pertama, apa yang rawatan seawal usia berapa kepada bayi, dan sewaktu ibu mengandung apa yang mereka boleh lakukan? Seawal minggu berapa ibu bapa boleh mengesan Bayi. masalah? Ya. Bayi. Kita boleh mengesan masalah. Tapi kita boleh mengesan masalah sebelum lahir lagi. Kalau ada masalah pada kaki dan sebagainya, sebelum lahir pun kita tahu dah baby ada masalah. Cuma tak semua hospital menyediakan servis hitomaternal ni. Untuk kita panggil detail scan. Detail scan dia tengok betul-betul bayi ni dalam perut ni, apa isunya dan sebagainya, ada masalah tak. Kat Malaysia tak semua hospital mampu beri servis ni. So saya rasa ibu yang ada kesemuan ni sepatutnya dapatkan khidmat detail scan. Untuk tengok pada ada kecacatan tak pada bayi. At least kita boleh prepare dan sebagainya. So sebelum mengandung kita dah tahu. Kemudian masa proses kelahiran pun kita dah boleh tahu kalau ada masalah. Sebab kalau baby susah nak keluar, kadang-kadang dia terpaksa Mak Roberts punya, dia terpaksa pusingkan baby untuk keluarkan bahu dan sebagainya. So masa proses kelahiran tu kita dah boleh nampak dah. Kadang bayi dia tak angkat tangan dia. Sebelah tangan dia tak angkat. Sebelah tangan dia gerak macam biasa. Sebelah tangan ni dia tak angkat tangan dia. Sebab mungkin ada patah tulang clavicle dia. Ataupun mungkin ada saraf dia ada tertekan atau ada cross injury pada saraf dia dan sebagainya. Injury tu boleh injury yang sementara, boleh injury yang kekal. Kalau injury kekal tu masalah kita, dia jadi Erb's palsy kita panggil, dia tak boleh angkat tangan dia. Dan itu di antara yang kita boleh nampak. Kadang-kadang baby ni bila dia ada RDS, respiratory distress syndrome, mereka tidak mampu bernafas dengan baik. Dia nafas laju, dia ada bunyi grunting dia. Itu. Dan bila lahir kita boleh nampak kaki dia macam mana, pembentukan kaki dia macam mana, dia boleh angkat kaki dua-dua macam biasa atau tak. Dia boleh kawal dia punya macam mana dia punya anal tone dia, tempat keluar najis tu boleh dikawal atau tak, muscle dia bagus atau tak bagus. Kita boleh tengok benda-benda macam tu. So seawal kelahiran itu kita dah boleh tahu baby ada masalah atau tidak. Dan benda tu yang kita kena perhatikan sampai baby besar sedikit lah. Dan kadang-kadang kita memang kena, kalau baby yang gula rendah ni, kita kena buat scan kepala dia. Dan kita akan perhati. Macam saya ada bayi baru-baru ni, kita memang akan, walaupun baby tu dah discharge dengan baik, tapi kita still akan monitor perkembangan, pembesaran baby tu, dia punya neurodevelopmental. Kita check dia mampu buat, dia mampu duduk, mampu jalan, mampu cakap tak. Sampai umur paling kurang 2 tahun, kita akan monitor dia. Dalam klinik dan sebagainya, kita akan check baby punya perkembangan otak dia, bagus ke atau tidak bagus. Itu dah benda yang saya rasa penting lah. Doktor, ya. Okey, jadi kalau kita melihat juga banyak sebenarnya perkara yang perlu dititik beratkan oleh ibu bapa bila mereka mengandung, bila ibu itu mengandung dan membawa diabetes dan seterusnya melahirkan bayi yang mempunyai diabetes juga. Dan apa yang doktor cakapkan tu pastinya adalah satu langkah awal, satu perkara yang perlu dititik beratkan kerana penyakit diabetes ni pada bayi biasanya menjadi pembunuh manusia untuk mendapatkan gaya hidup sihat dan sebagainya. Okey. Doktor, pesanan ringkas, sangat ringkas, 30 saat saja kepada ibu-ibu ataupun wanita di luar sana yang merancang untuk hamil. Pesanan ringkas, yang pertama, ibu yang ada kencing manis, kawal gula sebelum mula hamil. Ibu-ibu yang ada sejarah gestational diabetes mellitus, ibu-ibu yang ada keluarga yang ada kencing manis, kawal sebelum mula hamil. Dan ibu-ibu juga saya nasihatkan tolong berlaku jujur. Maknanya kalau gula tak terkawal, bagi tahu doktor, saya tak mampu kawal pemakanan. So berlaku jujur. Bila kita berlaku jujur, baru petugas kesihatan mampu untuk bantu ibu-ibu dengan lebih baik. So berlaku jujur dan yang terakhir adalah
jangan marah-marah. Sebab ni kadang-kadang ada ibu yang anak kena masuk ward, dia marah. Doktor, banyak kali cucuk cek gula. Kesian baby menangis kan, dia marah. Doktor, kesian, kita kena marah kan. Kita bukannya nak seksa bayi tu. Tapi kita nak bantu baby supaya kita nak pastikan perkembangan dia baik. Dia punya otak dia pun cemerlang. Dan dia mampu jadi insan yang memberi impak positif kepada ummah dan kepada negara kita. Ya, baik, InsyaAllah, itu yang kita harapkan. Dan yang peranan ibu bapa itu sangat penting untuk mereka menentukan masa depan bayi yang bakal dilahirkan itu sihat atau tidak sihat. Kita hanya mampu berusaha, yang seterusnya kita serahkan kepada yang Esa. Baik, terima kasih Dr. Syed Abdul Khalik Syed Abdul Hamid, pakar pediatrik neonatologi UIAM, dan juga panel drbudak.com berkongsi berkenaan dengan isu diabetes ketika kehamilan. Ya. Baik, sekian saja. Itu saja? Ya, itu saja dari kami berdua. Saya Jijak Ahmad. Saya Kian Rahman. Jumpa lagi. Bye.